Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Satu statistik yang mengejutkan di negeri Kelantan. Ini adalah statistik yang baru saja diumumkan ya oleh polis di Raja Malaysia di Kelantan, khususnya berkaitan dengan jenayah seksual yang begitu tinggi, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti ya, apakah sebenar pendedahan daripada polis di Raja Malaysia di negeri Kelantan ini. Dan perkara kedua, Ratu Fitnah meroyan. Dalam beberapa ketika ini jarang kita melihat ya Ratu Fitnah beraksi. Rupa-rupanya ada sebab pula, sahabat semua. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua. Untuk yang pertamanya adalah berkaitan dengan kes jenayah seksual di negeri Kelantan. 90 kes, sahabat-sahabat semua, direkodkan di Kelantan dalam tempoh 4 bulan ini. Wow, begitu hebat, sahabat-sahabat semua. Jadi tidak mustahil lah ustaz-ustaz seperti mana yang baru saja didakwa hari ini melakukan perbuatan jijik seperti ini. Dan kita lihat statistik yang ada di negeri Kelantan amat-amat membimbangkan kita, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini polis Kelantan merekodkan 90 kes jenayah seksual di negeri itu dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Dari Januari ke bulan 4, belum kira tahun-tahun sebelumnya lah ya. Jadi Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, ia melibatkan 49 kes rogol, akta kesalahan seksual kanak-kanak 26, liwat luar tabi 6, mengedar gambar luca 5 dan menunjukkan isyarat luca 4. Mular berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Cinta dan Air Mata Peringkat Kebangsaan di Jeram Mengaji di sini hari ini. Dalam program selama 3 hari bermula Ahad yang lepas, melibatkan penyertaan seramai 100 peserta terdiri dalam kalangan pemimpin pelajar dan ahli pembimbing rakan sebaya dari politeknik dan kolej komuniti di seluruh negara. Muhammad Zaki berkata, program berkenaan merupakan platform terbaik untuk memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada peserta dalam memastikan negara bebas daripada masalah dada dan sosial remaja. Sementara itu, Muhammad Zaki dalam satu kenyataan menafikan berlaku rampasan dan cubaan kemasukan darah jenis fentanyl di Kelantan seperti yang dilaporkan media semalam. Menurutnya, perwakilan Parlimen Thailand mengadakan satu perjumpaan bersama polis kontingen Kelantan pada Jumaat lepas dan membincangkan beberapa isu jenayah rentas sempadan termasuklah isu bahan terlarang ini. Pihak perwakilan Parlimen Thailand memaklumkan terdapat cubaan masuk jenis bahan terlarang jenis fentanyl di sempadan Myanmar, Thailand katanya. Bagaimanapun, Muhammad Zaki berkata, pihaknya sedang mengambil tindakan proaktif termasuk meningkatkan risikan dan kawalan di sempadan dalam usaha menghalang kemasukan dada yang mempunyai kesan 100 kali lebih kuat daripada heroin. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Ketua Polis Kelantan. Dan yang paling mengejutkan, 90 kes jenayah seksual, sahabat-sahabat semua. Hebat, inilah negeri di bawah pentadbiran Parti PAS Malaysia, sahabat-sahabat semua. Jadi apa sudah jadi? Kononnya perjuangan untuk agama, bangsa dan apa sebagainya. Tetapi perkara-perkara ini pula menjadi kekhawatiran apabila dikatakan begitu banyak ya kes gangguan jenayah seksual ini di negeri Kelantan ini, sahabat semua. Apa sudah jadi dengan pentadbiran ya di bawah Parti Islam Malaysia ini, sahabat-sahabat? Apa pandangan anda? Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema ya. Perkara yang kedua ya, kenapa sejak kebelakangan ini jarang sekali kita mendengar Ratu Naga ataupun dikenali sebagai Ratu Fitnah ini membuat fitnah-fitnah, hasutan, berita-berita palsu di media sosial. Kerana apa, sahabat semua? Kerana kita dimaklumkan hari ini bahwa notis TikTok beliau telah digam ataupun digantung oleh pihak TikTok ya. Jadi pihak TikTok menggam akaun pribadi seseorang itu tiada kaitan dengan kerajaan. Ya, ini adalah kerana mungkin video ataupun apa yang mereka post di TikTok mereka itu melanggari kebebasan ataupun
community guideline. Jadi jangan pula mengatakan kononnya ini adalah perkara ataupun gesan daripada pihak kerajaan. Ya, setiap perkara, setiap tindakan kita ya ada kesannya, seperti mana posting kita di dalam TikTok, sosial media dan sebagainya. Jadi kata Ratu Fitnah ini, selepas berkali-kali menghantar email dan tidak mendapat sebarang maklum balas sepatutnya, aktivis dan tokoh media sosial Perikatan Nasional Ratu Naga atau Ratu Fitnah menghantar surat tuntutan kepada 3 pihak agar menuntut agar akaun TikToknya diaktifkan semula. Tuntutan itu dikemukakan melalui firma Guaman Daim dan Jemani bertarikh 25 April, ya 5 hari yang lalu, serta disahkan ya oleh penerimanya sehari kemudian. Menurut notis itu, Ratu Naga atau nama sebenarnya Syahrul Emma Rena Abu Sama menuntut TikTok menuntut TikTok ya BTN Sistem Sdn Bhd dan BTN Sdn Bhd memenuhi tuntutan yang dibuatnya. Mereka diberikan 3 hari untuk berbuat demikian. Dalam kenyataan ringkasnya hari ini, Ratu Naga berkata akaun TikToknya ditutup tanpa alasan yang munasabah dan ia banyak terjadi ke atas rakyat Malaysia yang lain. Ini antara kenyataan yang tidak bertanggung jawab ya. Saya ingin mengulas sedikit perkara ini. TikTok ataupun sosial media yang lain tidak akan menutup sebarang akaun jika tidak melanggar community guideline. Ya, dalam community guideline ini ada banyak, antaranya kata-kata kesat, antaranya fitnah, hasutan, melibatkan kanak-kanak, kata-kata yang kesat, ya banyak lagi lah ya sebenarnya. Salah satu, jika ya perkara ini dilanggar, maka TikTok mempunyai kuasa untuk menutup akaun tersebut. Jadi maksudnya apabila mereka ditutup, maksudnya mereka melanggar community guideline. Jadi kata Ratu Naga ini ditutup tanpa alasan, itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Dan sekali lagi, Ratu Naga ini kononnya banyak terjadi ke atas rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikatakan itu mungkin walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, pembangkang, cyber trooper, yang saban hari ya kita lihat begitu banyak fitnah-fitnah yang dibuat ya di sosial media, khususnya di TikTok ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi saya tidak setuju tanpa alasan kononnya TikTok itu ditutup ya, bukan satu alasan ataupun pernyataan yang sepatutnya dibuat oleh Ratu Fitnah ini. Katanya lagi, setelah email kepada TikTok berkali-kali namun tiada tindakan susulan yang saya terima. Dengan itu saya tidak pilihan lain selain menghantar notis peguam kepada TikTok untuk tindakan selanjutnya, kata aktivis berkenaan. Sementara itu, menurut notis yang dikeluarkan, Ratu Naga membuka akaun TikTok pada tahun 2020 dan ia disekat tanpa sebarang alasan yang wajar. Kami sepatutnya diharapkan bahwa pelanggan kami mempunyai perjanjian yang mengikat secara sah dengan Anda, di mana Anda menjana pendapatan apabila pelanggan kami menggunakan perkhidmatan TikTok melalui penjualan produk atau penempatan produk, hadiah penonton, pelanggan, dan sebagainya. Larangan ke atas akaun pelanggan kami telah menyebabkan kerugian keuangan yang dialami oleh pelanggan kami. Jadi sekali lagi, kami dengan ini diarah meminta supaya akaun TikTok tersebut seperti yang dinyatakan di atas diaktifkan semula dalam tempo 3 hari dari tarikh ini. Sementara itu pelanggan kami menyimpan semua haknya, kata notis berkenaan. Mungkin dia lupa ya, untuk kita buka akaun, sebelum kita teruskan, dia ada satu perenggan yang menyatakan ya, walaupun TikTok akaun itu milik dia, tapi sebenarnya TikTok itu milik kepada tuan punya TikTok ya. Dan sebelum Anda setuju untuk membuat akaun, sebenarnya ya, dia akan katakan seperti ini, bahwa Anda setuju dengan segala terma dan syarat ya daripada TikTok. Jika Anda melanggar segala community guideline, TikTok punya kuasa untuk menutup atau membuang akaun tersebut. Jadi kalau dia katakan TikTok akaunnya itu milik dia, sebenarnya itu salah. Akaun itu atas nama dia, tapi sebenarnya dia tertakluk kepada terma dan syarat apa yang dia telah setujui untuk membuka akaun di dalam TikTok. Ya, begitu juga dengan sosial media yang lain seperti Twitter, apalagi Facebook, YouTube, dan sebagainya. Jika menyalahi community guideline, TikTok atau sosial media yang lain punya kuasa untuk membuang, menutup, menyekat akaun itu. Jadi harus ya tahu perkara ini sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih.
Ini saja apa yang saya ingin kongsikan hari ini. Jika kiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun keanggap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopod Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.